السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara Maghrib dan Isyak dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhahibil Imam Syafi'i, yakni pada tajuk menguraikan bab undang-undang kekeluargaan, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan dan juga anak buangan. Yakni sambungan pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mahar mis, betul, iaitu pada muka surat 759. Mahar mis. Maksud mahar mis ialah harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar pada kebiasaannya sepadan dengannya. Apa yang dimaksudkan dengan mahar mis? Yakni harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar kebiasaan sepadan dengannya. Ada 3 perkara di situ. Yakni mahar mis itu adalah harta yang diberikan kepada pengantin perempuan. Yang kedua, kadar pada kebiasaan. Yang ketiga, sepadan dengan pengantin perempuan. Ini 3 perkara yang kita perlu faham dan akan dibincangkan tu. Pada tajuk kadarnya, kadar pengantin perempuan tu kita faham. Yang ada 3 mahar mis ni, yang ini harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar kebiasaan sepadan dengannya. Dengannya tu pengantin perempuan tu lah. Kadarnya, kadar mahar mis ialah dengan membuat perbandingan dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarga isteri sebelah bapanya. Oleh itu mahar mis yang ingin diberikan adalah mengambil kira mas kahwin yang pernah diterima oleh perempuan ashabah. Ini mahar mis, yakni harta yang diberikan kepada pengantin perempuan pada kadar biasanya dan sepadan dengan keadaan pengantin perempuan itu. Yang biasanya sebanding dengan apa? Sebanding dengan mas kahwin yang pernah diberi atau diterima oleh kaum keluarga sebelah bapa, keluarga isteri sebelah bapa. Seperti apa? Seperti adik-beradik dia lah. Seperti adik-beradik dia, mana sebelah bapa. Adik-beradik dia ataupun mak saudara dia yang sebelah bapa lah. Kalau adik-beradik tu memang adik-beradik dia, makna sepadan dan dia. Mungkin kakaknya ataupun adiknya pernah bernikah sebelum daripadanya. Yang ni mas kahwin tu sepadan. Contoh
sepadan, secontoh dengan mereka yang dah kahwin sebelah dia lah, seperti kakaknya ataupun adiknya, ataupun kalau tak ada kakak ataupun adik yang menikah lagi, dia ini sebelah adik-beradik ayahnya, mana kakak ayahnya ataupun adik ayahnya, dan yang sebelahnya, sebelah ayahnya yang dekat dengan dia dipanggil asabah. Maknanya mak saudara dia lah, mak saudara ataupun mak saudara adik-beradik ayahnya, sepadan dengan tu. Berapakah pernah diberi mas kahwin kepada mereka, dia panggil sepadan kebiasaannya. Dia ada satu lagi, yakni mahar musamma. Mahar musamma, yakni yang musamma ni yang yang kebiasaan masyarakat atau musamma yang kita amalkan sekarang, itu bentuk musamma, bukan yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun jabatan Islam berapa-berapa setiap negeri, itu dia panggil musamma. Dan yang mahal mis ni mungkin tak pernah kita tak pernah kita tempuh, ataupun mungkin tidak pernah ada pengalaman tentang mahal mis, tapi ini adalah yang ada di dalam hukum syarak, yang biasa kita adat yang kita lakukan, yakni dengan mahar musamma yang ada, yang ditetapkan oleh kerajaan, itu dipanggil musamma. Masuk apa ansabah, perempuan ansabah. Ansabah ni dia satu term yang ada di dalam ilmu faraid ataupun ilmu mawaris tentang harta pusaka. Ansabah ni yakni golongan yang menghabiskan semua harta. Yakni mereka ni bukan bentuk fardu atau pecahannya, tapi apabila pecahan itu diberi hak masing-masing, mereka inilah yang akan menghabiskan harta itu. Asabah biasanya laki-laki lah yang asabah. Contohnya anak laki-laki bagi si yang meninggal, anak laki bagi si mati, ianya adalah asabah biasa. Dan kadang-kadang perempuan juga boleh jadi asabah apabila si mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sahaja, tak ada yang lain, di mana mereka lah sebagai asabah. Asabahnya masuk di sini laki-laki dua bahagian daripada satu bahagian perempuan lah, dia panggil asabah dalam bentuk itu. Jadi asalnya, kebiasaannya, umumnya laki-laki lah, waris laki-laki lah yang sebagai asabah. Contoh, saya buat contoh. Contohnya si mati ni bukan dalam bab nikah kahwin ni, sebab dia ada istilah term ataupun istilah asabah ni, dia lebih kepada faraid ataupun mawaris. Ini maksudnya contoh yang simple lah. Apa yang masuk ansabah? Contohnya si mati meninggal, yakni laki-laki lah. Laki-laki meninggal dan dia meninggalkan isteri, dan juga dia meninggalkan ayah, dan dia meninggalkan ibu, dan dia meninggalkan anak perempuan, dan dia meninggalkan anak laki-laki. Boleh tangkap atau kebiasaan harta pusaka. Ini saya ulang, saya ambil contoh. Jadi satu orang meninggal, laki-laki meninggal, dan dia meninggalkan ada ayahnya, ada ibunya, ada isterinya, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kita ambil contoh seorang-seorang saja. Dalam kes itu, dalam bentuk pembahagian, dia kena bahagi kepada yang fardu dulu. Fardu ni contoh, ayah si mati 1/6, ibu si mati 1/6. Isterinya oleh kerana si mati itu ada anak, dia 1/8. Kalau tak ada anak, dia 1/4. Dan yang perempuan dan laki-laki tadi, perempuan dan laki-laki tadi, yakni laki-laki, perempuan satu bahagian daripada pecahan laki-laki. Maknanya laki-laki itu, laki-laki dua bahagian berbanding dengan satu bahagian perempuan, di mana mereka ni adalah ansabah, menghabiskan harta. Bukan bentuk 1/6, bukan bentuk 1/8. Yang 1/6 tadi ibu ayah, 1/8 adalah yakni isteri. Jadi yang perempuan, laki-laki ni adalah ansabah yang utama. Anak laki-laki itu ansabah yang utama.
oleh kerana ada anak laki-laki, yang perempuan itu dia bergabung, dia membentuk satu asabah. Maknanya dia akan dapat satu bahagian daripada dua bahagian yang milik anak laki-laki ataupun saudara laki-laki. Kan andai kata si mati itu tidak ada anak perempuan, laki-laki tetap asabah. Andai kata si mati itu tak ada siapa-siapa, mak tak ada, ayah tak ada, hanya tinggal isteri dan tak ada anak perempuan, isteri tetap 1/8 sebab si mati ada anak, dan laki-laki, anak laki-laki asabah. Anak laki-laki tetap asabah sampai bila-bila. Cuma dalam kes kita ni, perempuan asabah tu macam mana bentuk asabah? Apabila dia berganding dengan waris laki-laki, dia bentuk jadi asabah. Sebab yang perempuan ni, dia kadang-kadang dia dapat 1/2 daripada harta, kadang-kadang dia dapat 3/4 daripada harta. Dia bukan asabah sampai bila-bila. Cuma akan jadi asabah, kita ulang, apabila si mati ada anak laki-laki yang dia berganding, dia akan jadi asabah dalam bentuk itu. Jangan pening. Kalau pernah belajar faraid tak apalah, kalau tidak tunggu masanya lah, ada rezeki belajar faraid. Cuma dia sebut asabah. Asabah ni kita boleh faham juga, yakni waris yang dekat lah. Waris yang dekat, kita faham asabah ni waris yang dekat dengan si mati. Kadang-kadang apabila si mati itu meninggal, dia tidak ada isteri, tidak ada anak, yakni dia pun tidak ada ibu ayah. Yang dekat dengan si mati itu adik-beradik dia lah. Dan adik-beradik dia ni boleh jadi asabah, adik-beradik laki-laki yang asabah. Dan kalau dia ada adik-beradik perempuan, adik-beradik perempuan tu asabah, sebab digandingkan dengan adik-beradik laki-laki. Dan kalau ada yang ini, kalau ada yang dekat-dekat ini, yang jauh akan terhijab. Bapa saudara dia akan terhijab, sepupu dan sebagainya terhijab. Dia ada 25 golongan yang berhak untuk mendapat harta pusaka. Dan yang dalam 25 golongan ni ada 6 sahaja yang kuat untuk menghijab yang lain. Itu tuan-tuan belajar dalam bab faraid. Jadi apa yang, kenapa dia letakkan asabah ni? Asabah ni kita ambil faham dia adalah merupakan waris yang dekat. Sebab apa? Nak dikaitkan dengan mahar misl. Apakah yang nak dicontoh sepadan dengannya? Siapakah yang akan dicontohkan sepadan maharnya? Yakni yang dekat, waris yang dekat. Mereka ini berhak mendapat harta pusaka. Dan kadang-kadang mereka ini dekat sangat menghabiskan harta pusaka apabila si mati itu meninggal dan tidak ada waris-waris yang lain. Itu maksudnya banyak asabah. Jadi saya buat contoh tadilah, yakni kalau si mati itu, kalau yang dekat dengan yang perempuan ini, andai kata dia mati, yang dekat dengan dia adalah adik-beradik dia. Dan kalaulah adik-beradik dia tu pernah menikah, dah menikah, kakak dia dah menikah, adik dia menikah, yang dekat dengan dia tu siapa? Adik-beradik dia tu adalah. Contohnya mahar ataupun mas kahwin tu yang dekat dengan dia siapa? Kakak ataupun adiknya. Andai kata si mati tu tak ada adik-beradik, baru dia berpindah kepada, yakni yang dekat dengan dia adalah bapa saudara dia lah, iaitu yang dekat dengan dia. Itu asabah. Boleh faham? Boleh. Anggap tu tidak faham lah. Sebab dia dalam harta pusaka ni dia agak complicated sikit. Dan kalau kita dah belajar dalam bab tu, okey lah. Cuma dia kaitkan dengan perkataan asabah, term tu. Cuma kita ambil fahamnya, yakni apa yang kadar mas kahwin yang nak dicontohkan kepada siapa? Yang paling dekat. Siapa yang dekat? Orang yang berhak mendapat harta pusaka, itu yang paling dekat. Perempuan asabah yang paling dekat dengan pengantin perempuan ialah adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kita dah sebutkan tadi, ini dia punya keterangannya. Siapa yang dekat? Siapa yang dekat dengan pengantin itu? Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Makna satu bapa, satu bapa, satu ibu. Adik-beradik seibu sebapa. Kemudian adik-beradik perempuan sebapa, yakni bapa sama mak lain, dia panggil sebapa. Kemudian anak-anak perempuan kepada adik-beradik laki-laki. Anak-anak perempuan kepada adik-beradik lelaki. Mana anak saudara yang perempuan yang pernah bernikah, anak saudara dia menikah.
Jadi anak saudara dia tu berapa mas kahwinnya, itu mis. Ambil yang tu, ambil sebagai contoh dengan dia. Dan kemudian ibu saudara sebelah bapa, kemudian mak saudara mak saudara dia lah, yang ni adik-beradik kepada bapanya. Contoh tu pula, itu yang paling dekat. Nah, ini mula-mula yang dekatnya kita undang, yang dekat dengan pengantin yang dekatnya adalah adik-beradik perempuan, seibu sebapa, satu ayah, satu mak. Lepas tu jauh sikit, adik-beradik perempuan sebapa, satu ayah, lain mak. Lepas tu baru turun yang agak jauh sikit. Kalau tak ada yang tu, yang belum menikah lagi, yang tu pula yakni adik-beradik mak saudara dia lah, adik-beradik kepada ayahnya. Kalau tidak ada ya, anak perempuan dulu, mana anak saudara dia mana anak kepada abang dia ke, anak kepada kakak dia ke, mana yang dekat dengan dia. Yang ini panggil sebagai anak pada perempuan, adik-beradik laki-laki sahaja. Yang kemudian ibu saudara sebelah bapa, mana jauhnya, contohnya ibu saudara sebelah bapa. Ini satu istilah yang kalau kita belajar ilmu faraid dia agak kena hafal lah. Sebab apa? Adik-beradik seibu sebapa, itu dekat. Adik-beradik sebapa, jauh sikit. Dan ada satu lagi, adik-beradik seibu, mana bukan sebapa, itu agak jauh lagi. Dalam kes ini, yang dekatnya yang dua tu, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa. Adik-beradik seibu dia tak ambil kira yang tu. Lepas tu barulah turun kepada anak saudara. Anak saudara ni mana anak saudara kepada adik-beradik laki-laki, yang perempuan yang pernah bernikah. Dan selepas itu barulah turun kepada ibu-ibu saudara, yang adik-beradik kepada ayahnya lah. Itu yang paling dekat, yang dekat-dekat. Itulah dia jadikan sebagai contoh. Kalau mereka itu pernah bernikah, ambil contoh daripada situ. Berapakah mas kahwin yang diberikan kepada mereka. Persamaan sifat juga perlu diambil kira dalam menentukan mahar mis. Yang keduanya, yakni sepadan. Apa yang masuk sepadan dengannya? Yang sepadan dengannya itu apa? Persamaan sifat juga perlu diambil kira dalam menentukan mahar mis. Sifat-sifat ini kita akan sebutkan nanti, kata dia. Jika perempuan asabah yang terdekat tidak ada atau mereka yang belum kahwin, maka kahwin keluarga terdekat selepas perempuan asabah adalah diambil kira. Kalau yang asabah itu tak ada, yang asabah tadilah yang ada hak untuk mendapat harta pusaka tu adik-beradik, seibu sebapa, adik-beradik sebapa, anak saudara perempuan sebelah, adik-beradik laki-laki, ibu saudara, itu yang berhak mendapat harta pusaka. Kalau yang tu tak ada, ambil yang dekat lagi. Ambil yang keluarga juga, tapi jauh sedikit daripada yang tu. Contoh, dia buat contoh, mereka tu pernah menikah dan mas kahwin mereka tu berapa. Mereka ialah keturunan sebelah ibu, seperti ibu, nenek, ibu saudara, anak-anak perempuan kepada adik perempuan, kerana mereka lebih utama untuk dibuat perbandingan dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain. Man tetap sebagai ahli keluarga dan berpindah kepada sebelah ibu. Sebab sebelah ibu ni dia agak jauh dengan sebelah ayah. Walaupun mak saudara, tapi sebelah ibu berbanding dengan mak saudara sebelah ayah, mak saudara sebelah ibu agak jauh. Berbeza dengan mak saudara sebelah ayah. Mak saudara sebelah ayah, andai kata si perempuan tu meninggal, dia tak pernah kahwin, di mana kalau tak ada neneknya, tidak ada datuknya, di mana mak saudara sebelah ayahnya berhak mendapat harta pusaka. Begitu, dia punya dekatnya. Tapi sebelah mak tidak, dia kena sebelah ayah. Harta pusaka ni sebelah ayah. Jika keturunan terdekat sebelah ibu juga tidak ada, barulah turun ke lain. Mas kahwin perempuan lain yang setempat dengannya hendaklah diambil kira, iaitu mereka yang mempunyai persamaan sifat dengan pengantin perempuan. Dan katalah keluarga sebelah ayahnya tak bernikah lagi, keluarga sebelah maknya tak bernikah lagi, di mana barulah pergi kepada lihat contoh-contoh mereka di tempatnya, di kampungnya yang pernah bernikah, berapa mas kahwin mereka. Faktor penentu kadar mahar mis. Faktor penentu ketika menentukan kadar mahar misil,
perbandingan yang dibuat adalah mengambil kira faktor-faktor berikut. Inilah yang dia kata tadi. Sifat-sifat ini kita akan sebutkan nanti. Ini sifat yang nak sebut. Bagaimanakah faktor mas kahwin itu berperanan? Sifat-sifat perempuan itulah dia ambil kira sebagai faktornya. Contohnya umurnya. Umur tu ambil kira juga. Mas kahwin itu berkaitan dengan umur. Muda ke, tua ke, ambil kira. Yang kedua, kecerdikan. Cerdik dia, pandai dia dari segi sijilnya atau dari segi kepandaiannya, kecerdikan. Dia ambil kira sebagai faktor untuk mas kahwin banyak ataupun sedikit. Kecantikan juga dia ambil kira. Kedudukan kewangan, harta pengantin perempuan tu juga dia ambil kira. Dia orang yang kaya, dia berjawatan besar, dia ada kerjaya yang bagus, ada harta yang banyak, di mana juga dia ambil kira sebagai mahar mis. Mulia diri, orang yang mulia diri. Bagaimana Rasulullah SAW bernikah dengan Khadijah binti Khuwailid, di mana dia walaupun dia tu janda tetapi dia mulia, orang yang mulia, orang bangsawan. Ramai orang suka dengan dia, tapi tak semua orang yang dia suka untuk bernikah. Dia orang yang mulia, ada kedudukan Quraisy yang mulia. Ini tu contohnya. Dan kemuliaan diri itu juga dia ambil kira. Dia anak siapa, keturunan siapa, ayah dia siapa, alim ulama. Dan dia ni orang yang memang mulia lah, akhlak yang bagus. Orang yang beragama pun dia ambil kira mas kahwinnya. Begitu ketakwaan, keilmuan, masih janda dan semua perkara yang boleh dijadikan penilaian yang sahih. Ini kerana kadar mas kahwin berbeza dengan berbeza sifat-sifat ini. Jadi mas kahwin itu berpandukan kepada sifat-sifat yang ada ni lah. Kalau yang tua mungkin sikit, mungkin dia kadarnya kurang sikit berbanding dengan yang muda. Kalau orang yang agak dia tidaklah berharta sangat, berbeza dengan orang yang berharta. Kalau orang tu dia tidak pandai sangat, berbeza dengan orang perempuan tu isteri yang pandai. Itu dia ambil kira. Ini sebab mahar ini mahar mis. Mahar yang ditentukan kadar dengan contoh siapa yang sepadan dengan dia. Itu begitu. Berbeza dengan apa yang kita amalkan sekarang ini. Saya ulang, mana dia mahar musamma. Itu sudah ditetapkan. Itu tak ada timbul perkara ini. Dalil disyariatkan mahar mis. Dalil disyariatkan dan diperakui mahar mis ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, ada dalilnya. Yang bermaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang laki-laki yang mengahwini seorang perempuan tetapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya dan tidak menyetubuhinya sehingga mati. Beliau menjawab, perempuan itu mendapat mahar mis seperti saudara-saudara perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga mesti beriddah dan berhak mendapat harta pusaka. Ma'qil bin Sinan Al-Ashja'i radhiyallahu anhu bangun dan berkata, Rasulullah telah memutuskan bahawa Barwa' binti Washiq, seorang perempuan daripada kalangan kami, sama sebagaimana yang telah engkau putuskan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu gembira dengan kata-kata Ma'qil bin Sinan radhiyallahu anhu itu. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab nikah dan juga Imam Tirmizi dalam kitab nikah. Ada dua ulama hadis lah meriwayatkan hadis ini. Ada nombor-nombor hadis itu. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lain. Maknanya ulama-ulama hadis yang lain juga meriwayatkan hadis-hadis yang sama. Jadi kita tengok bagaimana isi kandungan konten hadis ni. Bagaimana kita tengok satu persatu. Ini dalil. Jadi maknanya mahar mis ni adalah merupakan satu amalan, satu hukum yang berdalil, yang pernah berlaku berdalilkan kepada hadis dan disokong oleh pendapat para sahabat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana dia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwinkan seorang perempuan tapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya. Itu pokok persoalannya. Yang mana ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki yang mengahwini perempuan
satu laki-laki mengahwini seorang perempuan tapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya, tapi dia tidak membayar mas kahwin kepada isterinya, itu pokok persoalannya. Dan tidak menyetubuhinya sehingga mati, dan dia juga tidak menjimatkan isterinya sehingga mati. Maknanya satu orang berkahwin tidak memberi mas kahwin dan dia tidak menjimatkan isterinya sehingga dia mati. Maknanya dia mati sampai mati. Pokok persoalan di sini, apakah isterinya berhak mendapat mas kahwin? Dia tak menyetubuhi isterinya dan dia meninggal pula. Apakah isterinya berhak mendapat mas kahwin? Ni jawabnya. Ni jawab Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjawab, perempuan itu mendapat mahar misl seperti saudara-saudara perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Ini pendapat apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, yakni perempuan itu mendapat maharnya ataupun mas kahwin misl, tidak kurang dan tidak lebih, sebagaimana yang didapati oleh saudara-saudara perempuannya yang pernah bernikah. Kadar itu dia panggil contoh, maknanya sepadan dengan dirinya dan dicontohkan dengan mereka yang pernah bernikah daripada keluarga yang dekat. Kata Ibn Mas'ud, wajib untuk diberi mas kahwin dan kadarnya bergantung kepada yang sepadan dengan dia lah, dan dicontohkan dengan keluarga yang dekat. Siapa? Saudara-saudara perempuannya, adik-beradik perempuannya. Yang kedua, perempuannya juga. Apa hukum perempuan tu? Dia juga mesti beriddah dan berhak mendapat harta pusaka. Dia kena beriddah dan juga berhak mendapat harta pusaka. Iddah di sini apa tuan-tuan? Iddah hapus sekarang dia. Yang ni dia kematian suami. Lepas tu dia tidak disetubuhi. Ibnu Mas'ud kata dia mesti beriddah. Iddah apa? Saya buat soalan dah, bagi jangan mengantuk sikit. Iddah apa yang kena dia? Soalan ni. Tapi tak ada hadiah ya. Iddah apa ni sekarang? Sekarang perempuan ini tidak disetubuhi. Itu dia punya clue di situ. Tidak disetubuhi dan suaminya meninggal. Yang mas kahwin tadi tak ambil kira lah, memang dah wajib. Sekarang kata Ibnu Mas'ud dia wajib beriddah. Sekarang iddah apa? Dia punya clue tu dah ada kat situ. Kata tuan dapat kesan, dapat jawapan senang saja. Dia punya iddah tu iddah apa? Jangan bagi mengantuk ni, kira tak mengantuk ni. Sampai besok tak mengantuk ni. Nak jawab ni. Apa iddah apa sekarang? Boleh? Tak apa, kita jangan habiskan masa. Dia iddah sebab mati suami lah. Iddah mati suami ni berapa lama? 4 bulan 10 hari. Sebab iddah ni dia berbagai-bagai. Ada iddah kerana bercerai, itu bab lain. Ada iddah dia meninggal suami, satu bab. Kadang iddah dia bertindih. Mati suami dia mengandung, itu dia bertindih. Kalau lah iddah dia ni tak disetubuhi oleh suaminya, jelas memang dia takkan mengandung lah. Tu dia punya clue dah ada di situ. Dia tak mengandung, maknanya hanya satu iddah sahaja. Iddah sebab mati suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan kadang-kadang iddah ni dia bergabung atau bertindih. Apabila si perempuan itu dia kematian suami dan dia mengandung. Apabila kematian suami dan mengandung, di sini iddahnya bertindih. Andai kata si perempuan tu dia meninggal, dia mengandung, satu hari selepas suaminya meninggal, dia melahirkan anak. Jadi bermakna, apakah dia satu hari saja dia iddah dia? Tidak, dia kena 4 bulan 10 hari. Sebab itu hak bagi si mati. Yang kes yang kedua, dia lepas suaminya meninggal, 8 bulan selepas itu dia melahirkan anak. Maknanya 4 bulan 10 hari itu termasuk di dalam jumlah iddah 8 bulan itu. Sebab 8 bulan itu mesti dia kekalkan untuk pastikan dilahirkan anak. Atau beza dia di situ. Yang beza yang pertama tadi, kalau dia
suami meninggal, besok dia melahirkan anak. Dalam kes ini, iddah dia mesti tangguhkan sampai 4 bulan 10 hari. Sebab itu hak suami dia. 4 bulan 10 hari itu adalah gambaran iddah bagi hak suami, menghormati suami. Dan yang kedua pula, apabila dia iddah 8 bulan selepas kematian suami, dia melahirkan anak, di mana 4 bulan 10 hari hak suami itu habislah. Walaupun sebegitu, dia tidak boleh bernikah lagi sebab masih di dalam rahimnya anak suaminya. Kena lahirkan anak, barulah dia boleh bernikah dengan suami yang lain. Itu bezanya. Berbeza pula. Berbeza satu orang yang dia bukan meninggal, bukan suami meninggal, suami menceraikan dia. Berbeza. Suami menceraikan dia, di mana hari ini suami menceraikan dia, na'udzubillah, seminggu selepas itu dia melahirkan anak. Di mana dalam kes itu asalnya kalau iddah diceraikan oleh suami dan dia tidak mengandung, yakni 3 kali suci. Tapi kes ini dia mengandung, di mana iddahnya melahirkan anak, habislah iddah. Sebab iddah ni di sini tujuannya untuk memastikan rahimnya bersih daripada benih suami lepas. Kalau iddah kematian suami itu 4 bulan 10 hari itu adalah dia menghormati akan hak suami dia 4 bulan 10 hari, agar isteri itu berkabung. Bukan setakat dia tidak boleh bernikah 4 bulan 10 hari, dalam tempoh 4 bulan 10 hari dia berkabung. Dia tidak boleh berhias-hias, tidak dibenarkan pakai pakaian yang berwarna-warni yang menarik minat orang. Dan kalau dia dalam keadaan ihram, dia tidak boleh meminyak rambut dia, tidak boleh memakai inai. Sedangkan inai bagi orang yang dalam ihram, bagi perempuan tu dia boleh berinai sunat. Dia tidak boleh memakai wangi-wangian, tak boleh pakai baju yang berwarna-warni dalam ihram bagi orang yang kematian suami. Jadi 4 bulan 10 hari itu adalah merupakan iddah beserta dengan berkabung untuk menghormati hak suami. Itu beza di situ. Boleh. Belum sampai lagi bab iddah ni, cuma dah ada sebut iddah. Iddah. Dan juga dan berhak mendapat harta pusaka. Ada 3 ni golongan yang nak dijadikan contoh ni. Mahar misli dijadikan contoh kepada siapa? Saudara-saudara perempuan dia, perempuan si mati itulah. Perempuan yang nak bernikah itulah saudara-saudara perempuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Yang perempuan yang mati itu, yang suami yang mati itu mendapat mas kahwinnya seperti saudara-saudara perempuan yang pernah bernikah, tidak kurang tidak lebih. Juga mesti beriddah dan berhak mendapat harta pusaka yang ketiga ni. Yang selepas daripada dia beriddah, dia juga berhak mendapat harta pusaka. Walaupun suami dia tidak menjimatkan dia. Suami dia tak menjimatkan dia. Dalam hal ini, hak mendapat harta pusaka ni apabila satu suami dia meninggal, tidak disyaratkan suaminya pernah menjimatkan dia. Syaratnya suami dia meninggal dulu sebelum dia meninggal, barulah dia berhak mendapat harta pusaka walaupun tidak dijimat. Dan ada kata dia dulu meninggal, suami dia tak meninggal, tak ada lah harta pusaka. Yang maknanya suami dia meninggal dan dia ni berhak mendapat harta pusaka suami dia walaupun suami dia tidak mensetubuhi dia. Dapat harta pusaka. Ini bab harta pusaka. Rasulullah telah memutuskan bahawa Barwa' ni, Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i radhiyallahu anhu bangun dan berkata, lepas tu bangunlah sahabat yang lain, Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i menyokong pendapat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, Rasulullah SAW telah memutuskan kepada Barwa' binti Washiq, seorang perempuan daripada kalangan kami, sama sebagaimana yang telah engkau putuskan. Ini ada dia punya dukungan daripada sahabat yang lain. Ini apa yang diputuskan oleh Abdul bin Mas'ud itu, fatwa dia itu sepadan seperti bagaimana yang difatwakan oleh Rasulullah SAW.
Abdullah bin Mas'ud rasa gembira dengan kata-kata Ma'qil bin Sinan radhiyallahu anhu itu. Abdullah bin Mas'ud kata alhamdulillah, legalah. Maknanya dah ada hadis. Ni maknanya ini adalah merupakan kepakaran para sahabat lah. Abdullah bin Mas'ud ni adalah merupakan salah seorang daripada sahabat yang memang dia ahli fatwa. Dia adalah ulama-ulama daripada kalangan sahabat yang memberi fatwa. Mana alim ulama besar lah daripada kalangan sahabat. Malaysia belum 3 minit Sebab wajib mahar misli. Sebab wajib mahar misli, dia ada sebab dia. Mahar misli diwajibkan kerana sebab-sebab berikut. Ada 3 sebab ini wajiblah bayar atau memberi mahar misli. Yang pertama fasad, yakni rosaknya akad nikah. Wajib beri mahar mis. Yang pertamanya sebab apa? Dengan sebab rosak akad nikah. Apakah yang menyebabkan akad nikah itu rosak? Seperti contoh, seperti salah satu daripada syarat sah akad nikah tidak dipenuhi. Contohnya perempuan berkahwin tanpa saksi atau tanpa wali, kemudian berlaku persetubuhan setelah akad yang rosak itu. Ketika itu mahar mis wajib diberikan kepada perempuan itu disebabkan rosaknya akad dan mas kahwin disebut dalam akad. Di samping itu kedua-dua pasangan wajib dipisahkan. Rosak akad, yang dua-dua pengantin ni tak tahu, jahil lah. Kalau tidak, dia tidak akan bernikah. Tak ada saksi. Sedangkan rukun nikah kan satu daripadanya adalah 2 saksi. Tiba-tiba masa bernikah tu tak ada saksi. Tapi sebab pengantin ni dia agak jahil, tak tahu, dia pun ingat sah lah. Sebab ada wali, saksi tak ada, sah. Mana dia rasa sah. Dan apabila bernikah, benda tu memang tak sah, dan dia sudah melakukan persetubuhan. Dan dengan sebab ini dia kena bayar mas kahwin juga. Mas kahwin sebagaimana mas kahwin mis, yang sepadan dengan dia tu. Dan kedua-dua ni bagaimana pernikahannya memang fasad, rosak, dan mereka berdua ni mesti dipisahkan. Makna terbatal pernikahan mereka. Kadar mahar mis dikira dan dinilai dengan nilai yang semasa berlakunya persetubuhan, bukan semasa berlakunya akad. Ini kerana akad yang rosak tidak diambil kira kadarnya bila, misnya bila, yakni semasa dia sudah bersetubuh itu, itulah kadar mis. Kadar mas kahwin mis yang kena bayar kepada dia. Yang kedua, wajib bayar mahal mis yang kedua. Mas kahwin dibatalkan, ia disebabkan berlakunya perselisihan di antara suami isteri dalam sebutannya atau kadarnya. Jadi berselisih masa sebut mas kahwin itu berapa, jadi berselisih. Jika berlaku perselisihan dalam sebutan mas kahwin, seperti isteri berkata dalam akad, kamu menyebut mas kahwin untuk aku.
Kita ambil apa ni? Pangkal ni. Sebab yang wajib mahar mis ni, sebab-sebab berikut ni. Yang kedua ni, mas kahwin dibatalkan ia disebabkan berlakunya perselisihan di antara suami isteri dalam sebutannya atau kadarnya. Yang ini mas kahwin dibatalkan. Ini bukan nikah dibatalkan ni. Sebab mas kahwin ni dia tidak membatalkan nikah. Yang membatalkan nikah ni adalah dengan rukun, rosak rukun. Kan kita dah belajar rukun kan. Di antara rukunnya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, dua saksi, wali dan juga ijab dan qabul. Kalau rosak, yang tu rosaklah pernikahan tu rukun. Mas kahwin ni dia kalau tak dibayar dia berdosa. Walaupun dia tidak merosakkan nikah tapi dia berdosa. Mas kahwin dibatalkan. Macam mana mas kahwin dibatalkan? Ia disebabkan berlakunya perselisihan di antara suami isteri dalam sebutannya atau kadarnya. Apabila berlaku perselisihan tentang kadar mas kahwin di antara suami isteri itu, dia akan jadi batal mas kahwin, nikah tak batal. Jika berlaku perselisihan dalam sebutan mas kahwin, seperti isteri berkata, dalam akad kamu menyebut mas kahwin untuk aku. Jadi perselisihan, isteri kata, abang dulu sebut masa mas kahwin dulu, masa nikah dulu mas kahwin untuk saya. Tetapi suami pula menjawab, tidak, aku tidak menyebut mas kahwin dalam akad. Maka isteri hendaklah bersumpah untuk membuktikan dakwaannya. Isteri bersumpah, wallahi umpamanya, wabillahi watallahi umpamanya, yakni yang suaminya pernah menyebut masa nikah, mas kahwin kadarnya. Suami kata tidak. Jadi suami bagaimana? Suami juga kena bersumpah, dan suami juga mesti bersumpah wallahi watallahi wabillahi dan sebagainya. Itu dipanggil huruf sumpah lah, huruf qasam. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan, wajib dikenakan mahar mis. Apabila berlaku bersumpah ini, di mana mas kahwin tersebut dibatalkan. Jadi bagaimana? Mas kahwin itu mesti dikenakan dengan kadar mas kahwin mis yang dicontohkan. Begitu juga apabila mereka berselisih mengenai kadar mas kahwin, seperti isteri berkata 2,000, suami pula berkata 1,000, kedua-duanya hendaklah diminta bersumpah. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan dan wajib dikenakan mahar mis. Bergaduh, bertikai berkenaan dengan 2,000 atau 1,000. Isterinya kata 2,000, suami kata bukan 1,000. Dua-dua tu minta bersumpah, dan mas kahwin itu, kadar itu dibatalkan dan ditetapkan dengan mas kahwin mahar mis. Mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Ini mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Ada 3 faktornya menyebabkan wajib bayar mas kahwin secara mis. Yang ketiga ni mungkin kita tangguhlah, kot panjang ni. Boleh kita tangguh dulu. Tanya ketua kelas lah, tangguh ke? Tangguh. Tangguh ramai setuju tangguh lah, tak apa. Dia tengok majoriti yang tangguh. Sebab dia perbincangannya agak panjang je. Kita tangguh. Daripada kita ingat nak balik je, kita tangguh dulu. Ada muskil? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.